Dr. Kamarul sebut tentang penggunaan glove tidak baik. Minta doktor elaborate, beri lebih penerangan tentang penggunaan glove yang tak baik. Juga minta doktor ceritakan tentang penggunaan face mask yang efektif dan apa kesilapan yang selalu dilakukan oleh orang ramai bila menggunakan face mask. Silakan. Okey, yang pertama, untuk soalan yang pertama tadi, pasal KKM tidak menggalakkan orang awam untuk pakai glove. Glove ni untuk kami di kesihatan, di hospital, kita menggunakan glove untuk membuat prosedur. Contohnya pengambilan darah, kan, ada prosedur-prosedur tertentu lah. Dan setiap prosedur tu kami, habis prosedur kami buang glove tu. Kan, untuk next patient, untuk prosedur seterusnya kita gunakan glove yang lain. Maknanya tak adalah menggunakan glove tu daripada pagi masuk kerja sampai ke petang. Sampai dah kotor glove tu. Kalau kita perasan, glove ni dia latex tau. Latex dibuat daripada getah yang dia berpotensi untuk melekatkan habuk, bakteria, kuman, virus yang melekat dekat atas glove yang dipakai. Bila seseorang tu dah pakai glove tu, diingatkan dia ni terhindarlah daripada jangkitan virus. Tapi sebenarnya dia secara tak sengaja telah memindahkan virus, kuman semua tu yang ada di permukaan glove tu kepada permukaan lain yang dia pegang. Contohnya macam seorang cashier yang bertugas kan dekat pasaraya, cashier dia pakai glove kan. Dia orang beli sayur, dia pegang sayur tu kan. Orang beli biskut, beli roti, beli beras, so dia pegang menggunakan glove yang sama. So end up dengan glove tu dah kotor, glove daripada warna kuning jadi warna hijau kan. Dan dengan dia tak perasan yang permukaan glove yang dia pegang tu dah sentuh banyak benda kan, dan mungkin ada virus dekat permukaan glove yang dia pegang, dan dia menggunakan glove yang sama untuk pegang plastik, pegang peralatan-peralatan dibeli oleh customer, dan orang tu bawa balik benda tu. So KKM tidak pernah menyarankan orang awam untuk memakai glove tu. Jangan ikut trend tengok artis pakai glove kan. Kita pernah pakai glove. Kita nak buat satu benda ni kena tahu kenapa kita buat. KKM cuma menasihatkan individu yang mempunyai simptom untuk memakai topeng muka, face mask. KKM tak mewajibkan pun lagi rakyat Malaysia ni nak keluar kena pakai face mask. Tak. Tiada arahan untuk mewajibkan kita semua ni keluar ke depan awam dengan menggunakan face mask. Hanya untuk individu-individu yang punya simptom saja, iaitu batuk, sesama, sakit tekak kan. Yang tu clear untuk yang glove tadi. Okay. Glove memang tak masuk dalam isu yang KKM suruh. Memang KKM tak pernah suruh pun orang awam pakai glove. Kami di kesihatan pakai glove ni untuk membuat prosedur, ambil darah, masuk tiup kencing, ada banyak lagi prosedur perubatan yang kami buat. Kami perlu guna glove untuk buat prosedur, bukan untuk kegunaan harian. Ni dah salah konsep. Okey, soalan yang kedua, saya ambil peluang ni juga untuk nampak ke saya pegang mask ni? Nampak. Okey. Mask ni kita kena belajar dia punya, tak kenal maka tak cinta, kena belajar dia punya reka bentuk. Ada beberapa jenis mask. Yang dekat saya ni ialah 3-ply surgical mask. 3-ply surgical mask yang sekarang ni harga siling kerajaan tetapkan RM1.50 kan, sekeping. Ini 3-ply surgical mask. Dia ada dua jenis, satu yang bertali. Kami di kesihatan ni kami ada tali lah. Ada 4 tali, atas 2, bawah 2. Dan ada juga yang jenis ear loop. Dia ada getah untuk lekat dekat telinga. Yang tu yang paling senang untuk kita guna lah. Dan dekat bahagian atas ni ada, nampak tak ni? Dia ada besi. Dia ada besi Ada besi halus. Itu kena letak di bahagian atas. Tujuan dia untuk secure bentuk batang hidung. Untuk secure bentuk batang hidung. So dia nampak dia ikut batang hidung lah. Lagi mancung hidung orang tu, lagi tinggilah lekuk dia. Tujuan dia untuk dia secure bahagian atas. Untuk ikut bentuk hidung dan muka kita. Dan seterusnya tali bahagian atas ni kita ikat di atas telinga. Ikat yang ni, tarik tutup hidung dan mulut, ikat di bahagian tengkuk lah. Okey.
Tapi tadi saya tak cerita lagi bab dia punya tingkap ni. Kalau ada separuh rumah dia pakai cermin nako kan. Cermin nako. Okay. Macam aku juga dengan face mask ni. Dia ada cermin nako. Cermin nako kita tengok kalau daripada luar, tujuan tu tak apa. Elakkan hujan, tempias kan. Supaya air tak masuk dalam rumah. Kan. Tujuan kita pakai face mask ni untuk petugas barisan hadapan, frontliner, kita petugas kesihatan dan perubatan di hospital pakai face mask untuk melindungi diri petugas kesihatan tu sendiri daripada dijangkiti oleh pesakit yang datang. Pesakit datang kita tak tahu sakit apa kan. So tujuan dia pakai untuk melindungi diri si pemakai. So, doktor pakai di klinik, di hospital untuk melindungi diri doktor tersebut kan. Dan kita pakai mask juga untuk melindungi orang lain daripada dijangkiti daripada kuman yang kita ada. Contoh saya ada batuk, saya kena pakai mask. Saya kena pakai mask supaya orang lain tak berjangkit kuman batuk yang saya ada tu. Dia tujuan dia melindungi si pemakai daripada jangkitan daripada orang lain dan melindungi orang lain daripada kuman yang mungkin ada pada pesakit. Itu tujuan dia. So tadi berbalik pada yang tingkap ni. Okay, tingkap cermin aku dia menghadap ke bawah. Bahagian luar kena menghadap ke bawah. Ke bawah. Nampak ya? Okay, dia menghadap ke bawah. So, anda kata ada seorang pesakit berada di depan kita dan dia bersin. Ada cecair kan, semburan, aerosol. Cecair tu bersin. So, dia tak bertakung, dia jatuh je terus. Jatuh. Macam tingkap tadi, kena curah dengan air, dia jatuh. Tapi apa kata kalau orang tu pakai terbalik? Kalau dia pakai terbalik, yang bahagian sepatutnya menghadap muka, tapi dia pakai menghadap luar. So tengok, dia jadi poket. Dia jadi poket. Okay. So kalau orang batuk, kalau orang tu sesama, secretion daripada mulut, daripada hidung orang tu akan bertakung di sini. Sebab kita tak nampak droplet aerosol, kita tak nampak titisan cair yang keluar daripada orang yang bersin, daripada orang yang batuk, kita tak nampak. So dia akan bertakung di sini. Dia duduk dekat situ dan orang yang pakai tu akan duduk di dalam. Dan pakai pada masa itu kalau dia pakai terbalik, mask tu bukan untuk melindungi diri dia, tapi akan membahayakan diri dia. Nampak? Okay. Berapa lama nak pakai satu-satu mask ni? Ada yang tanya saya boleh ke esok pakai balik? Tak boleh So mask ni bila dah lembab kan kita pakai, kadang kalau abang rela, abang polis kan, abang askar tu duduk dekat pos kawalan tu, dia berpeluh kan, mask ni dah basah. So kena tukar mask yang baru. Bila dia basah, kena tukar mask yang baru. Sebab kalau dia lembab, dia berpotensi menyerap lagi kuman, lagi berbahaya kepada orang yang pakai. So kena pakai dengan cara yang betul lah. Satu, pakai cara yang betul, mana atas, mana bawah, mana depan, mana belakang. Dan bila dah lembab, kalau kita ni pesakit yang ada sesama selalu bersin, dia dah lembab kan, kena tukar, kena selalu tukar. Bila dia batuk, dia sesama lagi kerak, kena tukar. Okay. Bila dah pakai, nanti kena ikat betul-betul lah. Tak boleh dah nak kena pegang-pegang ni. Kali pertama pakai tu kena pastikan dia pakai diletakkan dengan kedudukan yang betul lah. So ikat betul-betul. Ikat tali atas, tali bawah. Bawah ikat. So tangan kita ni dah tak boleh dah. Bila kita buat kerja kan, kita pegang meja, kita pegang pen, kita pegang buku, dah tak boleh dah nak pegang-pegang dah. Tak boleh. Kita beranggapan permukaan yang kita pegang ada potensi virus di situ dan tangan kita ni akan membawa virus tu, dan bila kita selalu pegang mask ni, itu akan membahayakan diri kita. So tak boleh nak pegang-pegang dah. So kali pertama pakai dengan tangan yang bersih, kena selalu selalu pakai hand rub. Tak boleh nak pegang-pegang lah. Nanti gatal hidung ni. Lepas tu dia pegang lain, dia betulkan lagi. Dia tak boleh dah. Permukaan tak boleh nak pegang dah. Yang tu clear cara pakai mask? Betul. Okay, clear bang. Tapi kebanyakannya doktor, mask ni susah untuk didapati, dan juga ada yang sengaja, tapi sekarang ni digalakkan lah untuk kita pakai bila saja keluar. Tapi yang sepatutnya doktor memang pakai untuk ketika ada simptom, ya kan?
Ya betul. Atau KKM sihat cuma walafiat tak perlu lah. betul. Betul. Tapi kita faham kadang-kadang maklumat ni tak sampai dekat abang-abang polis yang buat kawalan, abang askar buat kawalan. Dia tengok kita kat luar tu, dia Tak menasihatkan kita pakai mask. Kan? Kita pakai mask. Tapi tiada arahan daripada Kementerian Kesihatan untuk mewajibkan rakyat kita pakai mask di luar. KKM pun menasihatkan pakai mask hanya bila anda bersimptom sahaja. Yang terbaik kalau ada batuk demam sesama, duduk rumah, jangan keluar. Tapi kalau ketua keluarga ada sesama sikit, dia jenis ada restung sesama sikit, so dia terpaksa keluar untuk beli barang keperluan harian. So orang tu yang paling wajib pakai mask. So memandangkan mask susah nak dapat sekarang, ni barang panas ni. Betul. Nak dapat, susah nak dapat itu. Kena pakai bila perlu dengan cara yang betul. So ada juga yang kita perhatikan, masyarakat kita pakai mask N95 yang macam tempurung tu. Ya. N95 yang itu kita tak galakkan pakai. Kita tak galakkan pakai sebab dia punya efikasi untuk menghalang jangkitan virus tu sama je dengan surgical 3-ply ni, 95% up to 95% lah dia punya efikasi untuk mencegah penularan virus. Tapi kalau orang tu pakai N95 dengan cara yang betul, dalam tempoh 30 minit soalnya dia akan rasa sesak nafas, lemas. Sebab dia punya kedap. Untuk mencegah COVID-19, surgical 3-ply mask sudah mencukupi. Tak perlu N95. N95 tu mahal, dia sekeping mungkin RM5, RM6. So surgical 3-ply mask ni dah mencukupi. Ada juga yang pakai carbon activated. Rupa sama tapi dia warna kelabu. Itu langsung 10% saja keupayaan dia untuk mencegah penularan virus. 10% saja. Tak perlu pakai yang tu. Saya ada soalan. Okey. Sekarang ni kalau setengah nak keluar rumah, mesti pakai kata wajib pakai gloves kan, dan juga pakai mask. Tadi doktor cakap tak perlu kan kalau bagi orang cakap wajib pakai gloves tu. Ini yang disebutkan oleh orang-orang awam kan. So bila kita keluar tak pakai gloves, pakai mask, salah ni macam tu. Sedangkan kita rasa diri kita sihat. Tak. KKM tak pernah mewajibkan masyarakat Malaysia pakai glove. Orang awam pakai glove, tak pernah. So minta balik orang yang memberi arahan kalau nak keluar rumah kena pakai glove, kena pakai mask tu, minta dia tunjuk bukti dekat mana dia dapat sumber yang mewajibkan nak keluar rumah kena pakai glove, kena pakai mask ni. Kena dapatkan daripada mana dia dapat ni. Fatwa mana yang mengarahkan dia wajib pakai glove, pakai mask ni. Boleh tanya dia, dirujuk kat sumber mana. So sebab tu penting tadi, masa saya punya mukadimah tadi, pastikan kita mendapat maklumat yang tepat. Maklumat yang tepat. So bila dapat daripada maklumat yang kurang tepat, ni masalah dia. So bila banyak berita palsu, kata polis aman orang kalau tak pakai mask, polis aman, mana ada kan. So minta rujuk dekat laman rasmi Kementerian Kesihatan, laman rasmi Majlis Keselamatan Negara MKN untuk maklumat yang tepat dan sahih. Okey, disebabkan maklumat ni juga doktor. Mask dan sarung tangan, gloves mencanak naik, mengalahkan harga mask. So bila harga barang emas. Itulah masalah kita ni bila dah jadi macam ni, orang ambil kesempatan. Kesempatan ramailah yang tak pernah jual mask tiba-tiba jual mask kan. Dulu mask ni jual dekat farmasi je. Kan sekarang ni kedai runcit pun jual mask. Kan. So yang pertama, hati-hati dengan pemilihan mask. Dan sekarang ni ada pula usahawan-usahawan tempatan buat mask daripada kain yang bentuk ninja semua kan. Itu tak sesuai langsung untuk mencegah COVID tak sesuai langsung. Tak sesuai langsung. Kalau kita nak tolong orang rumah bersihkan habuk dekat siling rumah, nak bersihkan stor, bolehlah pakai untuk habuk saja. Untuk busuk, nak mengalirkan bangkai kucing kena langgar depan rumah, busuk kan. So nak pakai tu untuk menghilangkan bau boleh, tapi matlamat untuk mencegah COVID-19 tak sesuai.
Ha?